sampai juga kita dekat minggu ke-18. So this is your final week untuk SEM 1. After we are having some ups and downs, some ujian masa pandemik ni, saya kuarantin, awak kuarantin, awak kat rumah, saya kat rumah, saya kat college, awak pun dah datang college. Okay, Alhamdulillah sampai juga kita ke week 18, week terakhir, dan minggu lepas pun saya dah bagi video yang terakhir untuk kita punya PDP, which is video kedua untuk lecture topik 10. So dah habis dah lah kita punya syllabus, dan minggu ni kita akan full force untuk revision. So saya harap revision ni tak adalah saya dan rakan-rakan pensyarah yang lain syok sendiri je, sebab kita orang memang bagi sepenuh usaha untuk buatkan dekat awak set revision, sebab this is the latest format. Okay, sebelum ni kita boleh bagi soalan PSPM sesi-sesi lepas saja kan. Kita boleh try buat soalan clone ke daripada situ, tapi sekarang kita soalan clone pun tak ada, kita pun tak tahu macam mana yang akan diuji nanti. So this is the first time ever untuk matematik ditanya, diberi soalan dalam bentuk objektif. So macam awak tahulah, objektif ni lebih susah sebabnya walaupun metode kita betul, tapi bila jawapan kita tak ada dengan jawapan yang diberi, kita kena cari yang equivalent, sebab kita tak tahu sama ada jawapan kita yang salah ataupun sebenarnya jawapan kita dah betul, cuma bentuk je yang berbeza. So itu adalah antara cabaran dalam soalan objektif. Tapi soalan objektif juga, daripada 30 soalan tu, bukan semua 30 soalan tu susah. Tak, ada soalan yang macam senang. Macam contohnya awak tengok yang set 1 tu soalan nombor 4 tu, dia just tanya definition of first derivative, first principle, macam tu, first derivative punya first principle lah. Okay, yang soalan nombor 14 ni cuma tanya which of the following statement is true berkenaan hukum logarithm. So bukan semua soalan adalah soalan yang susah, which mean kita boleh buat. Okay, so mungkin awak semua overwhelmed dengan a lot of revision, bukan matematik sahaja, subjek lain pun saya tahu tak apa. Okay, tapi saya minta sangat untuk matematik, make sure awak try buat all these 3 sets. 3 sets ni memang penting. Jangan buat sekali, buat banyak kali supaya bila awak nampak soalan tu awak dah biasa, dah tahu macam mana nak buat. At least awak dah tahulah apa jawapannya yang awak boleh pilih daripada soalan-soalan tersebut. Itu 3 set ni yang semua orang ada, dan soalan-soalan ni juga adalah soalan yang boleh saya katakan berkualiti lah. Okay, dia memang kita follow apa yang sepatutnya ditanya nanti dalam exam. Okay, itu 3 set daripada set revision yang KMNS ni. Saya tahu ada juga awak dapat daripada kolej-kolej lain, tak ada masalah, tu extra awak boleh buat, tapi yang wajibnya mesti buat yang ni. Jangan sampai awak dapat banyak sangat soalan sampai awak rasa malas dah nak buat. Jangan macam tu. Fokus dekat 3 ni dulu. Dan lagi satu, apa yang membezakan awak dengan kelas-kelas lain adalah awak dah buat soalan objektif yang setiap chapter tu kan. Okay, boleh revise balik soalan-soalan objektif daripada topik 1, 2, topik 5, topik 8 dengan 9, 10 baru minggu ni saya nak assign lah soalan untuk topik 10 tu. Okay, so
full force revision. Jangan overwhelm sangat dengan terlalu banyak set untuk awak buat sampai awak tak buat langsung. Jangan macam tu. Okay, fokus buat perlahan-lahan satu-satu. Okay, buat set satu. And then buat set 2, buat set 3. Okay, dan saya nak bagi tahu yang soalan yang saya assign, set 1, 2, 3 yang saya assign dekat GC tu pun adalah soalan yang sama macam dalam PDF ni. Bezanya dekat dalam uh, Google Classroom tu dia dalam bentuk Google Form which awak boleh jawab macam UPS. Bezanya awak boleh tahu terus markah dan boleh tahu salah dekat mana macam yang kita buat latihan dulu. So kalau soalan awak salah, dia akan bagi tahulah awak salah kat mana. Cuma dia tak bagi tahu jawapan betul yang mana satu because beza je dengan latihan-latihan sebelum ni. Yang ni saya set awak boleh buat banyak kali. Maksudnya set satu tu Google Form tu awak dah submit, awak nak buat lagi sekali, try lagi sekali boleh. Nak dah submit nak try lagi sekali pun boleh, tak ada masalah. Okay, so buatlah banyak kali pun, tapi jangan terlalu overwhelm dengan banyak sangat set latihan sampai awak tak nak buat langsung. Jangan macam tu kan. At least awak buatlah 3 set ni sebelum awak masuk dalam Dewan Exam. Dan tolong tengok balik semua soalan yang saya dah bagi selepas habis setiap chapter tu, soalan objektif tu ya. Okay, dan jangan risau, saya akan compilekan semua. Mungkin ada yang dah lupa dah kat mana dia letak dalam Google Classroom tu. Tak apa, saya akan compilekan balik semua daripada topik 1, 2, 5, 8, 9 dan 10. Dan saya akan tunjukkan jawapan dia yang betul lah. Supaya bila awak buat latihan tu awak tahu nak rujuk jawapan yang betulnya kat mana. Okey, tu satu. Revision week. Alhamdulillah sampai juga kita ke week 18. So sikit je lagi. Saya tak nak awak main teka je nanti. Okey. Okay. Kita baru dapat arahan hari Jumaat lepas di mana markah PB kita tak boleh nak bagi tahu. So for those yang dah tahu markah PB tu, rezeki lah. Kalau yang belum tahu tu, start daripada hari Jumaat lepas kita dapat arahan tak boleh bagi tahu markah PB. So lepas ni janganlah PM saya dah tanya markah PB ya, sebab dah tak boleh bagi tahu. Okay, tu satu. Okay, kita tak pastilah kenapa dia tak boleh bagi tahu kan, kita cuma menerima arahan. But anyway, okay, final exam ni 40%. 40% tu banyak ya anak-anak, banyak sangat. Walaupun saya bagi markah PB semua lebih kurang tinggi-tinggi juga semuanya, dan markah UPS tu markah UPS awak lah. Okay, tapi awak jangan terlalu selesa. Okay, so final exam ni memang kena buat betul-betul juga. 40% tu banyak. Dia boleh membezakan awak dapat A, B. Saya tak naklah ada student saya yang dapat C, sebabnya mesti kena dapat sama ada A ataupun B sahaja. So 40% tu penting. Dan final exam ni lah yang akan menentukan sama ada awak dapat A ataupun B tersebut. Okay, so target awak bukannya lulus, sebab semua orang akan lulus. Semua yang hantar kerja semua akan lulus lah. Masalahnya adalah untuk dapatkan A ataupun B. Sebabnya tak mustahil untuk awak dapatkan A tu, tak mustahil untuk awak dapatkan 4 flat. So usahalah dalam seminggu 2 ni bagi yang terbaik. Dan buatlah revision yang semampu yang boleh. Saya akan guide. Kalau tak tahu nak mula kat mana, banyak sangat ni, tanya saya. Saya tak tahulah cikgu nak study apa. Ada orang yang macam tu. Okay, so tanya je. Tanya sahaja. I'm just a message away. Dan satu lagi pesanan saya, kalau ada PM-PM yang saya belum reply last week dengan over the weekend ni yang saya tak perasan, tolong PM balik saya hari ni. So saya akan clarifikan apa-apa yang awak nak tanya tu. Alright. So dekat sini kita mulakan kita punya sesi revision untuk set 1 hari tu. Dengan saya nak clarifikan soalan nombor 2 daripada part A yang saya ada mention dalam video sebelum ni. Saya kata jawapan dia ada negatif, tapi saya tak yakin bahawa jawapan dia ada negatif sebab
ini bukan square root of x squared. Ini adalah square root of x to the power of 4. Okey, sebab square root of x to the power of 4 tak boleh jadi negatif. Okey, saya tulis balik dekat sini. Square root of x to the power of 2, dia akan jadi negatif x ataupun positif x. This is for x less than 0. This is for x more than 0. So that's why kalau limit tu goes to negative infinity, kita akan ambil yang negative x. Kalau limit tu goes to positive infinity, kita akan ambil jawapan dia positive x. Ini untuk square root of x squared. Tapi kalau square root of x to the power of 4, jawapan dia akan sentiasa positif sahaja. Sebab case ni, because this is the definition of modulus untuk x Okay. So tak terpakai untuk x kuasa 4 ke, x kuasa 3 ke, x kuasa 6 ke, tak ada. Dia untuk x kuasa 2, square root of x kuasa 2 sahaja yang ada negatif positif. Kalau yang ni negatif infinity ke, positif negatif infinity ke, positif infinity ke, jawapan dia tetap akan jadi x squared macam tu ya. Okey, so berbalik kepada soalan kita yang nombor 2 hari tu. Okey, kita factorize x kuasa 4. Okey, kita factorize x kuasa 4. Okey, yang dekat atas ni dia akan jadi x kuasa 2 lah. Okey, pada asalnya saya buat positif. Tapi saya pelik kenapa dalam skema yang saya rujuk tu ada negatif. So skema tu sebenarnya tersalah. So jawapan dia bukan negatif set 3. Jawapan dia adalah positif set 3 sahaja. Okey, mungkin kawan saya kata tersalah tengok. Ingatkan square root tu ada dekat square root of x squared ni. Sebab kalau square root of x squared ni pun dia akan jadi negatif x. Tapi sebab kat sini x squared ni tak ada square root, so tak ada apa-apa yang negatif lah. Walaupun kita punya limit goes to negative infinity. So tak ada apa-apa yang negatif dekat sini. So jawapan dia adalah square root 3. Saya dah mention dekat dalam description video yang kita buat revision set yang pertama ni hari tu. Okey. Itu satu. Ada apa-apa soalan nak tanya? Madam, soalan 21 dengan 25. Okey, 21 dengan 25 set 1. Jom kita tengok. Madam, Ya, saya. set 1 tu saya dah buat tapi tak dapat tengok apa yang salah. Tak dapat tengok apa yang salah. Dekat dalam GC ke? Hari Sabtu tu saya dah buat tapi masa tu boleh tengok tapi sekarang tak boleh tengok. Oh, masa tu boleh tengok. Sekarang tak boleh tengok. Macam mana tu? Saya kena return kan? Baru boleh tengok balik. Sebab semalam madam ada edit kan? Saya ada edit jawapannya. Rasanya sebab tu saya tak dapat tengok. Lepas tu macam mana? Saya kena return ke? Madhumita kena buat lain ke macam mana? Tak tahu madam. Okey. Saya memang ada edit form tu sebab saya nak betulkan jawapan yang nombor apa dia? Nombor 2 tadi. Saya nak tukar jawapan B tu jadi A. So saya edit form tu. So dah tak boleh tengok Madhumita. Tak apa. Nanti saya try return. Nanti kita tengok macam mana ya. Boleh buat ke tak? Okay madam. Okay. Alright. So question number 21. Ini ke Syazwani? Madam. Alright. Dia kata if fx is continuous at x equals to 0, what is the value of k? So syarat untuk continuous ada 3, which is fk exists dan limit x goes to fk pula dah. F apa? Kata dekat x equals to 0. So f0 exists dengan limit x goes to 0 minus sama dengan limit x goes to 0 plus untuk fx. So dua ni bermaksud limit tu exist. Dan yang first ni bermaksud ni
Okay. Ini syarat yang pertama. Ini syarat yang pertama. Ini syarat yang kedua. Dan bila dia equal, okay, ini syarat yang ketiga untuk continuity. Soalan dia cakap dia memang continuous at x equals to 0. So meaning that kita boleh gunakan this statement untuk dapatkan kita punya value of k. Kita boleh samakan semua ni. So macam mana nak samakan? So kita tengok apakah F0, apakah nilai F0. F0, okay, kalau tak nampak saya buat number line dekat sini. Okay, this is let's say our number line lah. Dia kat kosong kita nak tengok Dekat kosong, function kita adalah K. Macam tu. Okay, selain daripada kosong. Selain daripada kosong maksudnya yang daripada negative infinity sampai kosong, function dia adalah x squared minus K over 2x. Okay, dan selepas, selain daripada kosong, maksudnya sebelum dengan selepas dia lah. X squared minus K over 2x macam tu. Okay. So dekat sini adalah function untuk 0 minus dan ini juga function untuk 0 plus. Okay. So F0 function dia adalah K. So kita boleh tulis K kat situ. Sama dengan limit x goes to 0 minus. Limit x goes to 0 minus menggunakan function fx yang mana satu? Yang first ke yang second? Of course lah yang first sebab yang second ni hanya untuk nilai x sama dengan kosong. Muat Okay. X squared minus x over 2x macam tu. So kalau awak guna limit x goes to 0 plus pun, kita akan pakai function yang sama. So tak payahlah kita orang kata apa, gunakan function yang sama untuk samakan dengan ni, tak payah. So kita pilih salah satu sahaja. So kita pilih yang 0 minus ke, nak pilih 0 plus pun boleh, function yang sama sahaja. So kita nak cakap dua ni adalah benda yang sama. So kita masukkan kosong, kita dapat 0 over 0 which is indeterminate. So kita boleh factorize dia, limit x goes to 0 minus adalah x minus 1 over 2x. Lepas tu boleh potong-potong and then masukkan kosong 0 minus 1. So dapatlah negative 1 over 2. Boleh? Boleh, madam. Okay, so this is a very easy question. Cumanya orang selalu confuse ni nak guna function apa. Nak guna function apa. Okay, so function dia adalah yang selain daripada kosong. Okay, buat number line ni. Tengok selain daripada kosong maksudnya yang kiri dan kanan dia. So itu adalah function untuk 0 minus dengan 0 plus. Okay. Okay, which of the following is true for the function fx given by... So nak check ni kita mesti kena tengok condition continuity. Tapi dekat sini x dia. Okay, kita buat satu number line kat sini. Negative 1 dengan 1. So negative 1 dengan 1 more than 1, function dia adalah x plus 1. Di antara negative 1 dengan 1, di antara negative 1 dengan 1, x squared plus 1. Less than negative 1, function dia adalah 2x minus 1. Okay, saya suka buat number line ni supaya saya nampak nak guna function yang dekat mana untuk negative infinity goes negative 1 minus dengan negative 1 plus. 1 minus dengan 1 plus. Okay, kita tengok Okay, kat sini negative 1 minus. Dekat sini negative 1 plus. Okay, bila dia kata fx ni continuous, kita kena check lah first dia punya syarat f negative 1. Ada tak nilai f negative 1? Ada, which is negative 1 squared is 1, 1 plus 1 is 2. Okay, lepas tu kita check pula f1. Ada tak nilai f1?
Nak pakai yang mana satu? Of course lah kita akan pakai yang ni, function x squared plus 1 ni kan. Yang ni pun kita pakai function x squared plus 1. Untuk 1 pun kita pakai function x squared plus 1. Sebab dekat situ dia punya nilai x tu ada dekat function yang kedua ni. Okay, tengok betul-betul ya. 1 squared plus 1 is 2 juga. Okay, syarat yang pertama settle. How about the second condition? Adakah limit dia exist untuk negative 1 dengan 1? Okay, so kita tengok limit x goes to negative 1 minus. Negative 1 minus kita akan pakai function ni 2x minus 1. Okay, so masukkan negative 1 kita dapat negative 3. Kita cari pula limit x goes to negative 1 plus. Limit x goes to negative 1 plus, kita akan pakai function x squared plus 1. So, masukkan negative 1 kat sini. Negative 1 squared is 1. 1 plus 1 is 2. So, adakah limit exist anak-anak? Saya cakap seorang-seorang ke? Saya tanya. Okay, limit x goes to negative 1 minus sama dengan negative 3. Limit x goes to negative 1 plus sama dengan 2. Adakah limit tu exist? Adakah limit x goes to negative 1 exist? Tak exist. Tidak. Kenapa tak exist? Sebab Nilai tak tak sama. sama. Nilai tak sama. So soalan saya, okay. Ini untuk yang nilai f negatif 1. Kita cek pula syarat yang kedua untuk 1. So syarat yang kedua untuk 1 ni, kita tengok. This is 1 minus. This is 1 plus. Kenapa saya tulis dekat situ? Sebab saya nak tengok function apa yang kita nak guna untuk dapatkan nilai limit x goes to 1 minus. Limit x goes to 1 minus 1 plus 1 adalah 2. Dan limit x goes to 1 plus 1 plus 1 is equals to 2. So adakah dia exist? Adakah limit tu exist? Jawapan dia Exist. exist dekat 2. So apa kesimpulan kita? Continuous ke tak dekat negative 1? Tak. Tak continuous. Kenapa tak continuous? Sebab syarat yang kedua does not satisfy. So not continuous at x equals to negative 1. Ni saya tulis ni bukan sebab dalam exam kena tulis. Tak. Saya tulis ni untuk rujukan awak. Okay. Bila kita dapat dua nilai ni, dua information ni kita tahu dia not continuous at x equals to negative 1. How about this one? Adakah dia continuous dekat 1? Dekat x equals to 1? Ya. Okay. Ya. So kita tengoklah balik kita punya ni. Okay. Sebenarnya nak dapatkan benda ni, nak dapatkan yang saya tulis ni, kita boleh terus tengok je daripada sini. Okay. Ni saya tulis ni bukan sebab kena ada jalan kira ni. Tak. Ni adalah proses untuk dapatkan dia ni adalah orang kata apa, awak boleh conteng sahaja daripada sini. Okay, bukannya perlu buat macam ni panjangnya jalan kira je cikgu. Tak, kita kena check daripada kita punya number line ni. Negative 1 minus, negative 1 plus. Berapa nilai dia. Sebenarnya saya boleh conteng je kat sini. Sebab saya nampak F1 ni, lepas tu cari ni kat sini 2 negatif 1 negatif 2 tolak 1 kat sini negatif 3 kat sini negatif 1 kat sini 2 tak samalah, so tak continuous lah kat negatif 1. So saya tengoklah yang mana yang dia kata continuous everywhere, salah. Continuous everywhere except at x equals to 1, salah juga. Kenapa salah? Sebab dia continuous at x equals to 1. Continuous everywhere except at x equals to 1. Okay. Ini semua ayat bahasa Inggeris sahaja. So jawapan dia adalah dia continuous everywhere except at x equals to negative 1. Jawapannya adalah C. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Ada apa-apa nak tanya? So bila soalan keluar berkenaan continuity, mesti dah boleh jawab lah.
Okay, kita dah bincang 2 soalan pasal continuous tadi. Ni continuous, yang ni pun syarat untuk continuous juga. Alright. Okay. Seterusnya yang ni, senang. Tak payah buat, orang kata apa? Tak payah buat jalan kira pun. Goes to negative infinity, goes to positive infinity. Awak boleh terus nampak je daripada sini. Macam mana nak tahu denominator cannot equals to 0? Ni tak sampai seminit awak boleh buat soalan ni. So dia boleh cover soalan-soalan yang susah yang perlukan jalan kerja yang panjang tu. Okay, so janganlah soalan senang macam ni pun awak bazir masa pergi buat sampai 5 minit, tak payah. Soalan ni sebenarnya tak sampai seminit pun. Sebab kita tahu denominator cannot equals to 0. So daripada situlah kita akan dapat kita punya asymptote. Sebab asymptote ni dia tak kena, tak jejak, tak cecah pun kat situ. So kita pun masukkanlah dalam calculator 1, 2 dengan negative 3. So dapat x minus 1 dengan x plus 3. So maksudnya cannot equal to 0. X tak boleh sama dengan negatif 1. X tak boleh sama dengan negatif 3. So kita tahu bahawa kita punya asymptote yang tak boleh kena tu adalah dekat negatif 1 dengan negatif 3 dengan 1. bukan mati. 1. Dah salah dah. Okay. So jawapan dia adalah D. Macam tu. Okay, dah betul dah factorize cikgu pun. Dah betul dah factorize. Kan masa tulis tu salah. Masa kebetulan ada pula jawapan negatif 1 ni. Dah rugi kat situ. Okay, seterusnya soalan nombor 24. Kita ada y plus sin y equals to 5x then dy dx equals to. Okay, kita buatlah soalan ni senang saja. Y plus sin y equals to 5x. So dy over dx. Differentiate y dapat 1 kan. Tapi sebab y, so jadi dy dx lah. Plus sin y, differentiate sin dapat cos. So cos y tapi kena darab dengan dy dx equals to 5. So saya kata kena, sebab dia nak dy dx, so kita kena simplify lah. Dy dx equals to 5 over 1 plus cos y. So jawapan dia adalah C. Okay, 24. 25. Okay, ini adalah soalan parametrik. Ada yang tiba-tiba tanya, macam mana nak buat soalan ni cikgu? Ada dah lupa dah. Ada satu differentiation nama dia parametric differentiation. Find the value. Okay, soalan ni panjang. Kenapa panjang? Sebab kita kena buat parametric differentiation. So soalan-soalan pendek macam inilah yang cover soalan-soalan panjang macam ni. Sebab saya kata bukan 30 soalan tu susah panjang macam soalan nombor 25 ni, tak. Soalan 24 tadi pun kita buat tak sampai seminit untuk dapatkan jawapan dia. So kena pandai lah awak bagikan masa tengok soalan tu. Sebab tu kita buat latihan. Sebab kita dah tahu dah soalan mana yang kita memang boleh terus jawab mudah je. Soalan mana yang kita perlukan lebih sikit masa untuk jawab dia. Okay. Tapi jangan buang masa dengan termenung. Jangan. Okay. Setiap saat tu berharga. Tolong jawab dan jangan panik sebab biasalah matematik ni paper pertama memang nak panik ke nak apa ke, memang waktu paper matematik ni lah dia macam huru-hara sikit. Tak apa. Okay, selawat banyak-banyak, doa banyak-banyak. Okay. InsyaAllah. Minum air, jangan tidur lambat. Okay, so dx over dt is equals to A tu A lah sebab dia adalah orang kata apa? Constant kita. Cos t ni adalah negatif sin t. So jadi sin t. Okay. dy over dt is equals to sin t dapat cos t. A cos t. So soalan tanya d squared y over dx squared. Kita tak boleh terus dapat d squared y over dx squared. Kena cari dulu dy dx. So dy dx adalah dy over dt A cos T. Ini bukannya soalan yang kena tunjuk working kan. So tak payahlah nak tulis rumus dulu cantik-cantik. Tak payah. Okay. Darab dt over dx. Tapi kalau awak jenis yang memang kena tulis rumus dulu, tak apa. Tulis sahajalah supaya kita tak salah.
Kita bahagi dengan A sin T, maksudnya kita darab dengan 1 over darab, okay, minus A sin T macam tu. Macam ni lah. Sebab kita darab 1 over A, negatif A sin T. So sama juga lah dengan bahagi macam tu. So jawapan dia adalah negatif A, potong. Cos over sin is cot T, jawapan dia. Okay, ni dy dx. Kita tak nak dy dx. Kita nak cari d squared y over dx squared. So, nak cari d squared y over dx squared, kena differentiate dulu d over dx. dy dx kita, sorry, dx pula, d over dt. Formula dia d over dt, dy over dx, divide by dx over dt. Kita dah dapat dekat sini ya. Okay, so nak cari d squared y over dx squared, kena cari dulu ni. Benda ni. So, saya suka buat benda ni kat luar yang warna biru ni. So, d over dt, dy dx ni, benda biru ni adalah d over dt, dy dx kita negatif cot t. So, maksudnya kita kena differentiate cot. Ingat tak differentiate cot dapat apa? Tak apa, ada dalam list formula tu. Differentiate cot dapat apa? Differentiate cot dapat negatif cosecant squared. Tapi sebab kita ada negatif kat depan ni, negatif jumpa negatif jadi positif. So jawapan dia cosecant squared t. Kenapa tak, saya rasa macam saya cakap seorang dengan seorang dua je. Yang lain tu kat mana tah? Jangan buat saya macam ni. Jangan. Ni dah minggu last ni. Okay, d over dt adalah cosecant squared t. Kita kena bahagi dengan dx dt. Sama lah juga dengan kita darab dengan negatif A over sin T. Sama sahaja sama sahaja sebab kita bahagi, maksudnya kita darab dengan 1 per, kita songsangkan dia. Okay, cosecant adalah 1 over sin squared T. Darabkan dengan negatif 1 over A sin T. So apakah jawapan dia? Negatif 1 over A sin cube T, macam tu. Tapi soalan dah bagi dah when T equals to pi per 4. So kita pun masukkanlah dalam kalkulator. Negatif 1 over A sin pi per 4. So kalau awak jenis yang suka guna degree, awak buatlah 180 bagi 4, 45. So dia adalah sin 45. Okay, darabkan dengan ni sin 45. Okay. So saya kesianlah siapa yang pakai kalkulator hitam. Sebab sin 45 dalam kalkulator hitam dia bagi jawapan 0.7071 bla bla bla. Tapi kalau plus with dengan kalkulator putih, dia bagi berapa untuk sin 45 tu? Square root 2 over 2 Square root 2 over 2. Okay, dia sebenarnya adalah square root 2 over 2 kuasa 3. So, kalau awak terus tekan kalkulator, cuba tekan kalkulator classwiz ataupun kalkulator putih tu, negatif 1 bahagi square root 2 over 2 kuasa 3. Jawapan akan bagi apa? Jawapan akan bagi apa? Negatif 2 square root 2. Negatif 2 square root 2. Okay, ingat ni ada A dekat bawah. So, jawapan dia adalah over A, macam tu. Okay, so siapa yang pakai kalkulator hitam, awak kena simplify secara manual. So, awak dah ambil ni, siapa yang pakai kalkulator hitam macam ni, okay, awak kena simplify ni manually lah. Sebab tu awal-awal kelas dulu, awal-awal dah cikgu pesan beli kalkulator putih ataupun classwiz ni untuk memudahkan awak per 2 kuasa
3 macam tu. Lepas tu kena susun balik semua. Negative 1 bahagi. Okay, so kita dapat negative 8 over A kuasa darab 2 kuasa 3/2 macam tu. Daripada sini kita boleh bawa pula A naik atas. So kita ada negatif 2 kuasa 3, 2 kuasa negatif 3/2 per A, 3 tambah 3 tolak 3/2 dapat negatif 2 kuasa 3/2 per A. Lepas tu awak pun tengok jawapan. Alah, jawapan tak ada 2 kuasa negatif 3/2. Lepas tu awak pun simplify dia lagi. 3/2 ni adalah 1 tambah 1/2 per A. Negatif 2 kuasa 1. 2 kuasa 1/2 over A. Negatif 2 set 2 per A. Baru ada jawapan yang sama macam yang dalam pilihan jawapan ni. Okey, punyalah panjang nak buat daripada sini sampai ke sini secara manual lah. Okey, tapi siapa yang pakai kalkulator Classwiz dengan kalkulator putih boleh terus je tekan kalkulator. Ni adalah maksudnya jangan awak ada Classwiz tapi tak reti pula nak guna. Okey, kat sini dia adalah 1 per A darabkan dengan negatif 1 per square root 2 over 2 kuasa 3. Macam tu. Okay. So boleh tekan ini dalam kalkulator dia bagi jawapan. Dia bagi jawapan negatif 2 square root 2 tadi. So maksudnya jawapan dia negatif 2 square root 2 over A lah. Jawapan dia C. Okay, boleh terus tekan je kalkulator. Okay. Okay, itu untuk nombor 25. Seterusnya nombor 26. Okay, E, X plus Y. Yang ni pun ramai tanya saya masa weekend hari tu. Dia dah betul tapi tak dapat sama macam pilihan jawapan. Okay, ni EX dot EY. Ni XY. So, cara dia adalah yang ni kena guna product rule. Yang ni pun kena guna product rule juga. Okay, macam mana nak guna product rule yang pertama tu? U equals to EX, U prime equals to EX juga. V equals to EY, V prime equals to EY dy dx. Okay, yang biru ni pula. X, U equals to X, U prime equals to 1, V equals to Y, V prime equals to dy dx. Macam tu. Okay, so masukkanlah balik kita punya ni dalam product rule U V prime EX EY dy dx plus U prime V U prime EY EX equals to yang biru ni pula X dy dx plus Y. Macam tu. So kita susun yang ada dy dx sebelah. So dy dx dalam dia adalah EX EY minus X sama dengan Y minus EY EX. Lepas tu awak pun simplify. Saya tulis kat bawah ni. dy over dx equals to Y minus EX plus Y over EX plus Y minus X. So awak pun tengok dalam pilihan jawapan. Kenapa pilihan jawapan dia ada X, Y je ni? Mana E dia? Okay, dia cuma tukar EXY ni. Dia tukar balik kepada ni EXY kan. Okay. Jadi XY kat situ. So dia sebenarnya dapat Y minus XY over XY minus X. So kat atas ni kita boleh factorize Y. Kat bawah kita boleh factorize X. Barulah ada jawapan dia. Dan pilihan jawapan dia punyalah jahat juga. Punya lebih kurang. Kena tengok betul-betul. Y 1 tolak X. X Y tolak 1. Salah. Y
Saya ada salah kat mana ke? Ni tambah. Kenapa saya buat tolak? Kan dah tengok tak ada dalam pilihan jawapan. Kenapa saya buat yang betul lah tolak? Saya ada salah kat mana ni? Kenapa tak ada dalam pilihan jawapan saya ni? Y 1 Madam, itu betul kan madam? itu betul lah. madam. Kenapa saya buat salah? Saya tak nampak. Okay. Susah kan soalan objektif ni. Tak betulkan balik. Okay, masukkan balik ni Y tolak XY. Betul lah tadi jawapan kita. Oh, saya nampak ni 1 tolak Y tolak 1. Betul lah jawapan A ni. Tak payah tengok yang lain dah. Okay. Alright, so kita tengok soalan nombor 27 sebelum kita berakhir hari ni. Find the differentiation of Y equals to. Okay, ni soalan favourite saya rasa dalam setiap set pun mesti ada soalan differentiate ln. So differentiate ln, awak kena jadikan yang dalam ni dulu. Sebab kalau ln biasa, let's say dia bagi fx equals to ln 3x. Kita tahu f prime x dia adalah 3 over 3x. So jawapan dia 1 over x. Senang je macam tu. But the problem here is dalam perut ln tu bukan nombor yang mudah, bukan function yang mudah untuk kita differentiate. So saya suka kalau buat macam ni, saya akan let dulu fx equals to 1 plus sin x over cos x. Okay. Kenapa saya let macam ni? Supaya senang untuk cara saya cari dia punya f. Bukan dia punya f prime x ni. F prime x untuk yang ni ya. Okay, jangan confuse. Saya let dia ni. Kita boleh tukar dia jadi y kalau awak tak nak confuse. Okay. Yang ni kita senang cari dia punya differentiation. So ni u. Ini v. So u equals to 1 plus sin x. V u prime equals to cos x. V equals to cos x. V prime equals to negative sin x. Okay, kita kena buat quotient rule untuk dapatkan f prime x kita, which is V u prime cos squared x minus u v prime minus 1 plus sin x darabkan dengan negative sin x. So negative jadi positif over v squared cos squared x macam tu. So ini adalah f prime x kita. So nak dapatkan dia punya dy dx adalah, okay, kenapa saya susah-susah buat macam ni? Tak payah pun buat macam ni, tak apa. Okay, saya tak nak buat macam ni boleh. Saya baru sedar bahawa yang ni boleh simplify. Ln ni boleh simplify. Y sama dengan ln 1 tambah sin x minus ln cos x. Kenapa? Sebab ini adalah perut yang kita bahagi. Kita boleh separatekan dia macam ni guna law of logarithm. Tadi saya tak perasan. Ataupun ada orang dia takut guna law of logarithm, dia nak guna kaedah ni pun boleh. Tapi panjang lah. Macam complicated lah. Okay. Tak apa. Kita guna cara yang mudah. Ni masa kita first time buat latihan mungkin kita tak nampak. Kita gigih lah buat quotient rule macam saya buat ni. Tapi bila kita dah lama-lama, dah selalu jumpa soalan macam ni, kita nampak, oh dalam perut ln ni darab, boleh jadi tambah. Oh dalam perut ln ni bahagi, boleh jadi tolak. Okay. Awak masih dengan saya ke? Kalau yang macam ni senang. Differentiate 1 plus sin x dapat cos x. So over 1 plus sin x. Differentiate cos x dapat sin x negative sin x over cos x. So kat sini adalah cos squared x plus sin x. Ni saya samakan penyebut dia. Saya samakan penyebut dia over 1 plus sin x darab dengan cos x. Sama je. Catat juga. Okay. So kat sini cos squared x
plus sin x plus sin squared x, which cos squared x plus sin squared x dapat 1 guna identity x. Okay, saya sambung kat sini. Dia adalah 1 plus sin x over 1 plus sin x darab dengan cos x. Okay, potong-potong. So, jawapan dia 1 over cos, which is secant x. So, secant x, jawapan dia adalah A. Untuk nombor 27. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Saya sambung soalan nombor 10 nanti dalam lecture. Soalan topik 10 ni ada 5 soalan daripada soalan topik 10, 2 daripada 4A, 3 daripada 4B. Saya akan sambung dalam lecture petang nanti untuk set 1 ni. Dan seterusnya kita akan bincang set 2 pula. Okay, thank you H5P3, thank you everyone. So, pesanan saya adalah selagi belum masuk Dewan Peperiksaan, Dewan Exam, tolong buat 3 set ni berulang-ulang. Tolong tengok soalan objektif by topik tu. Try buat lagi. Itu sahaja pesanan saya. Okay. So, thank you everyone. Kita jumpa dalam lecture petang ni. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, Thank madam. you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam.